Hari penghujan hari ni. Okey, sebenarnya saya cuma ada masa lebih kurang 24 jam je sebab besok camper ready. So hari ni saya kena siapkan kereta ni sebab kereta ni memang kereta biasa, memang tak ada pernah bawa pergi camping, memang tak ada apa-apa persiapan. Setakat ni saya cuma lipatkan kerusi yang tengah. Kemudian seat belakang ni sudah lipatkan. Dan sebenarnya setup yang saya nak buat ni hanyalah sementara saja sebab ni adalah family car. Ni lah kereta yang rumah saya gunakan untuk hantar anak sekolah, nak pergi kedai, nak balik kampung. Memang kereta ni yang kita orang pakai. Jadi apa yang saya nak buat ni hanyalah sementara. Maksudnya lepas ni bila dah habis camper rally ni, saya akan buka balik. So plan saya simple je. Apa yang saya nak buat, saya nak letak skirting plywood dalam ni. Saya akan ambil ukuran daripada sini sampai ke belakang. Kemudian berapa lebar, dan saya rasa skirting plywood pun dah cukup. Sebab skirting plywood saiz dia 4 kaki lebar dan panjang 8 kaki. Jadi kita kena potong lah. Kita kena potong pada bahagian sini. Dan sini pun kita kena potong sikit sebab saya dah ukur. Jarak daripada sini dengan sini cuma 40 inci. Dan panjang ni lebih kurang 65 inci. So kita akan beli plywood dulu. Kita potong, kita akan letak kat sini. Kemudian baru kita tengok dekat mana kita nak susun peralatan dekat dalam ni. Dekat mana letak fridge ataupun power station. Dan saya rasa, saya pun tak pasti lagi sama saya nak bawa ataupun tak fridge tu. Sebab fridge tu memang agak besar. So saya kena letak plywood dulu baru saya dapat gambaran luas yang saya ada dekat bahagian sini. So kita beli plywood dulu. Nasib baik kedai hardware tak jauh sangat. Dekat je dengan rumah. Nanti minta dihantar dengan lori lah. Sebab kalau plywood 4x8, kereta ni memang tak muat lah. Kereta ni paling panjang saya boleh bawa pun cuma 6 kaki ataupun 2 meter. Memang kena minta dihantar dengan lori lah. Camper rally ni sebenarnya memang dah plan awal lah. Tapi sebab saya tak sempat nak buat preparation lebih awal, sibuk dengan benda-benda lain. So ni dah kelang kabut sikit lah. Saya cuma ada 24 jam nak siapkan. Banyak benda nak siapkan. Sebelah tu saya nak siapkan learning board. Sebab kat sana nanti saya akan share dengan peserta camper rally tentang cara macam mana nak buat wiring untuk solar dalam camper van. Itu antara aktiviti kat sana lah. Dan semasa camper rally pun memang banyak juga produk yang saya nak kena review. Saya akan buat kat sana nanti. Kita ada TV, kita ada lampu untuk camping. Okey, plywood dah order. Skirting plywood 18mm tadi, harga dia RM95. Kemudian sebab hari ni tak ada lori yang keluar lagi, so dia akan cas saya perhantaran RM5. So total sekat ni RM100 lah untuk plywood. 18mm ni memang agak tebal juga lah, lebih kurang 3/4 inci. Harga dia RM95. Transport charge RM5. Okey, plywood dah sampai tadi. Tapi bila tengok balik, kalau untuk lantai camper ni 18mm ni memang agak terlalu tebal. Saya rasa 15mm pun dah cukup. Tapi yang ni sebab saya beli tebal ni, lebihan plywood ni saya nak gunakan rak untuk bateri sistem solar. Tapi kalau tuan-tuan nak beli untuk buat lantai camper, beli 15 pun dah okey lah. 18 ni memang agak tebal, takut nanti dia akan jadi terlalu berat. Okey, kalau kita tengok ukuran ni, lebih kurang dalam 65 hingga 66. Saya nak potong 66 inci lah. Dan cuma lagi satu kelemahan untuk kereta Grand Levina ni, sebab tayar spare ada kat dalam ni. Masalah kalau pancit dah ada plywood kat atas ni, tak dapat nak buka lagi lah untuk ambil tayar. Harap sepanjang perjalanan ni okey lah, tayar tak pancit. Jadi untuk pemilihan kereta ataupun van untuk gunakan sebagai camper ni pun kena ambil kira jugalah kedudukan tayar spare. Ni kita akan tanda dan potong panjang 66 inci. Kemudian untuk rib cut, okay, sekarang ni kita ambil jarak ni cuma 40 inci. So lebihan yang kita nak buang ni 8 inci. So saya akan potong. Okey, dekat bahagian belakang ni dia ada curve sikit, dia tak straight.
So apa saya nak buat sekarang ni, saya akan potong plywood tu ikut bentuk curve ni. Jadi kita gunakan cover ni, kita akan trace dekat kayu tu, kat plywood tu, kemudian kita akan potong. Okey, lebar plywood ni tadi 40 inci. Kita nak tanda tengah-tengah. Jadi kat tengah-tengah ni adalah 20 inci. Sebab kita nak curve ni center. 20 inci kat sini. Tak depan ni, guna cover ni kat bahagian tengah-tengah, kemudian baru kita akan trace dia punya curve ni. Okey, kita dah tanda bahagian yang kita nak potong. Kita akan potong ikut bentuk ni. Cuma nak potong nak guna jigsaw. Okey, bekas potongan tadi memang agak tajam, jadi kita gosok sikit dengan kertas pasir supaya lebih licin. Takut nanti terkena tangan. Dah bahagian sini pun kita gosok lah supaya lebih licin. Dia 18mm ni satu tebal, kemudian dia agak berat lah. Alright. Okey, ngam-ngam, cantik. Okey, saya nak cuba masuk. Dia untuk projek macam ni, selagi kita tak letak dia punya lantai ni, memang agak susah untuk kita plan, untuk kita letak barang-barang lain. Bila dah letak lantai macam ni, rasa tenang, rasa senang lagi kita nak buat. So, kalau cuba baring. Okey, masih lagi lepas. Ngam-ngam je. Tinggi saya 170 cm. Okey, cantik. Okay, ni adalah gambaran dekat bahagian dalam. Okey, untuk malam ni kita sambung sikit lagi. Tapi malam ni lebih pada persiapan, perancangan untuk besok, apa yang kita nak buat dengan kereta ni. Untuk kita jadikan kereta ni sebagai camper car. Dan setakat ni untuk tilam, saya dah dapat solusi untuk tilam. Untuk tilam saya akan gunakan sleeping bag ni. Dan dekat dalam sleeping bag ni saya dah masukkan span daripada kursi IKEA, kursi puang tu. Sebab hari tu wife saya tukar span ni. Jadi span ni kita orang tak buang, saya simpan. Jadi sekarang saya akan gunakan balik span ni, saya masukkan dalam sleeping bag. Dan inilah saya akan jadikan sebagai tilam saya semasa camping nanti. Dan pada waktu siang saya masih boleh lipat lagi. Okey. Boleh lipat, kita boleh letak kat tepi. Kat sini kita boleh letak barang lain lah. Semasa saya bergerak daripada rumah nak pergi ke campsite, saya akan lipat tilam ni dan barang kita boleh letak kat sini. Dan pada waktu malam kita nak tidur, baru kita buka. Okey, lagi satu masalah tentang peti ais ni. Sebenarnya peti ais ni, kalau dengan saiz kereta ni memang tak sesuai. Peti ais memang terlalu besar. Tapi nak tak nak saya terpaksa bawa juga, sebab peti ais ni adalah sebahagian daripada tutorial untuk sistem kosa solar tadi. Sebab saya akan share dengan ahli persatuan camper van tu macam mana cara untuk kita design sistem kosa solar khas untuk peti ais macam ni. Jadi peti ais ni saya akan gunakan sebagai load dalam kiraan sistem kosa solar nanti. Tapi kalau tuan-tuan nak beli peti ais yang macam ni, untuk kereta yang kecil memang sangat tak sesuai. Yang ni lebih sesuai pada van ataupun untuk motorhome. Kalau untuk kereta yang kecil macam ni, saya rasa dalam 20 liter pun dah cukup lah. Kalau kita beli yang besar ni, memang kita boleh masuk banyak barang. Tapi tengoklah ruang yang kita ada. Sebahagian besar memang dipenuhi oleh peti ais ni. Memang sangat tak sesuai lah dari segi saiz. Peti ais ni dia punya brand Apicool, model CX40. Dan untuk CX40 ni, dia ada roda dan juga handle kat belakang ni. Dia boleh berfungsi sebagai troli. Jadi untuk menjimatkan ruang dekat belakang ni, sebab tak boleh nak rapat, dan untuk mengelakkan daripada peti ais ni bergerak dekat dalam kereta ni, saya akan buang dia punya roda dan juga handle ni.
Untuk kita buang handle ni, kita kena buka skru ni. Ada 1, 2, 3, 4 skru. Kita buka untuk keluarkan handle ni sebab kita tak perlukan. Tapi nanti ni boleh pasang balik. Tapi supaya skru ni tak hilang, saya akan pasangkan skru ni dekat peti ais. Kita biar je kat sini. Kalau letak tempat lain ni takut hilang pula. Okey, hari ni 1 bulan 1 2022 jam 12.45. Selamat menyambut tahun baru dan sekarang saya dalam perjalanan ke Taman Malaysia Seremban untuk program camper rally. Dan petang tadi pun tak banyak benda yang saya dapat buat. Okey, saya cuma pasangkan plywood dan saya buat layout lah, susun atur untuk letak peti ais, power station dan barang-barang saya nak bawa untuk camper rally ni. Dan plywood tu pun saya tak ikatkan pun pada body kereta ni dekat seat. Saya cuma letak je. Lagipun sebab plywood tu tebal jadi berat, jadi saya rasa dia takkan terangkat tu. Dan tadi pun sepanjang perjalanan ni daripada rumah saya rasa okey je, tak ada bunyi gegar, tak ada terangkat. Tak harap semuanya okey. Dan sebenarnya ni memang kali pertama saya join program yang macam ni. Ini sebagai pengalaman baru pada saya. Saya boleh cuba dulu nak tengok macam mana sesuai ataupun tak kehidupan ataupun orang kata apa, program camper van ni adakah sesuai dengan jiwa kita. Kemudian barulah kita fikir sama ada kita nak invest ataupun tak, nak beli van ataupun nak beli camper. Saya rasa kalau tuan-tuan berminat dan sebelum tuan-tuan nak invest nak beli camper van, elok tuan-tuan cuba join camper rally ni untuk dapatkan feel dulu adakah sesuai dengan jiwa kita, kemudian baru beli van ataupun beli lori untuk jadikan camper. Dan saya sendiri pun tak pernah saya tidur dalam kereta ni. Ini kali pertama saya akan tidur dalam kereta ni. Rasa tak jauh dah ni, lebih kurang dalam 7 km je lagi. InsyaAllah dalam pukul 1 pagi sampailah. Susah juga kalau datang waktu malam sebab ni memang first time saya sampai ke sini. Dah ada hujan, susah nak nampak. Tapi tak jauh dah ni, dalam 200 meter je lagi. Taman Malaysia Seremban. Dia apa, kediaman Menteri Besar. Okey, tak jauh dah. 100 meters, turn left. Wah, dah nampak dah camper. Turn left. Ni dah kot. Your destination will be on the right. Dah nampak camper van. So kena jaga-jagalah, banyak anjing kanan yang letak kat luar. Your destination is on the right. Ramai lah. Oh, kat kita patut check in Mas Sejahtera. Kita jumpa dengan Presiden Club tu. Okey, sekarang ni dah pukul 2.30 pagi. Tak dapat nak tidur lagi sebab tadi dalam perjalanan saya minum kopi banyak. So tak dapat nak tidur, tapi dalam ni walaupun sempit tapi bagi saya agak selesa lah. Dan dekat luar masih lagi hujan. Inilah gambaran dekat dalam. Hanya barang yang saya bawa memang agak banyak juga. Kat sini ada bateri untuk sistem kuasa solar besok. Kemudian tong untuk air, fridge. Atas ni cuma storage lah, power station. Dan untuk sepanjang saya ada kat sini, saya akan gunakan power station yang ni, AC50S ni. Dan lagi satu AC200P saya bawa juga, ada kat depan. Tapi yang tu memang khas untuk saya gunakan untuk komputer, untuk buat editing. Untuk camping saya gunakan yang ni saja. Sebab saya tengok adakah ni mampu untuk cover untuk camping. Dan dekat sini saya punya peralatan untuk sistem kuasa solar untuk kelas besok. Dan kat sini ada dua lagi storage box. Ini ada peralatan solar dan juga barang-barang yang saya nak review dekat sini nanti. Dan untuk tempat tidur, walaupun sleeping bag dan kat dalam bisa letakkan span daripada tilam IKEA, bagi saya ini pun dah cukup selesa, alhamdulillah. Dan untuk lampu dekat dalam saya gunakan lampu LED. Lampu ni sebenarnya saya belum review lagi. InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan review lampu ni. Memang cukup terang. Ini saya belum buka habis lagi, memang dah terang. Bolehlah cover sebiji kereta macam ni. Nampaknya sampai setakat ni saja untuk video tentang persiapan saya untuk datang ke camper rally di Seremban ni. Besok saya akan shoot video-video yang lain berkenaan dengan keseluruhan program yang ada kat sini. Dan kita akan ada review beberapa produk lah. Okey, jumpa lagi.